Saya John Brian Anthony. Saya adalah Presiden Parti Dayak pada penggal 2025 hingga 2028. Saya berasal dari Sebauh di Bintulu, seorang Iban yang dilahirkan di Rumah Panjang. Saya akan memberi latar belakang sedikit tentang PBDS yang ditubuhkan dalam tahun 1983 dan pernah menerajui Kerajaan Negeri Sarawak di bawah pimpinan Tan Sri Leo Mogi dan Daniel Tajim. Selepas itu PBDS pecah dan menjadi PRS sekarang. Jadi dalam tahun ini kita mengangkatkan PBDS lagi dalam tahun 2022. Jadi PBDS sekarang muncul kembali dan dalam Triennial Delegate Conference tahun 2025 bulan 9 saya telah dipilih sebagai presiden yang baru. Jadi Parti Dayak ini juga dikenali sebagai PBDS. Ya. Dan pada masa sekarang parti ini belum ada kerusi di Dewan Undangan Negeri. Mengapa kita menubuhkan PBDS ini setelah dia diregister pada masa yang lampau? Saya ingat dalam 23 hingga 25 tahun baru muncul kembali ke arena politik Sarawak. Jadi Parti Dayak pada hari ini tidak sama dengan Parti Dayak yang terdahulu. Bermakna Parti Dayak yang terdahulu dan Parti Dayak sekarang tidak ada registration number yang sama. Bermakna dia dilahirkan baru. Jadi apa tujuan PBDS baru ini? PBDS baru ini adalah untuk menyatukan Dayak dan menjadi suara Dayak yang united. Dayak di sini ada 3 komponen, adalah Dayak dari Iban, Dayak Bidayuh dan Dayak Orang Ulu. Kita melihat kepada situasi politik hari ini, Dayak banyak berpecah oleh kerana kita berada di dalam banyak parti yang lain. Jadi kita mau Dayak duduk dalam satu parti yang sama untuk menegakkan hak Dayak dan untuk menentukan Dayak bermaruah dalam politik di Sarawak. PBDS bertujuan untuk menyatukan Dayak dan PBDS juga bertujuan untuk membawa suara Dayak dalam arena politik. Oleh kerana kita melihat dalam negara yang berbilang kaum, satu kaum itu memang
ada parti sendiri, UMNO, PAS bagi orang Melayu, orang Islam, MCA, DAP adalah bagi orang Cina, SUP bagi orang Cina, dan juga kalau di Sarawak, parti PBB adalah untuk orang Melayu, orang Melanau, orang Islam, dan harus kita ada sebuah parti politik yang mewakili suara Dayak, orang Dayak. Ini menentukan masa depan Dayak terjaga. PBDS dibentuk dalam tahun 1983 dan wujud hingga 1987 yang diketuai oleh Tan Sri Leo Mogi. Oleh sebab masa itu mereka diwujudkan untuk mendirikan konsep Dayakism. PBDS yang pertama dilahirkan dalam tahun 1983 dan mereka bertindak sebagai opposition. Dalam tahun 1987 ada Ming Court Affair. Inilah tahun masanya PBDS memikirkan apa dia punya role yang baru. Mereka menang 15 kerusi, tetapi mereka tidak dapat mengawasi Dewan Undangan Negeri untuk menerjui negeri Sarawak. Jadi dari 1987 hingga 2002, PBDS adalah dalam belantara. Hutan belantara hilang oleh kerana mereka tidak ada role dalam kerajaan. Tetapi dalam tahun 2003-2004, parti ini telah pecah dan diadakan satu parti politik baru yang dinamakan PRS, dan PBDS hilang dari politik Sarawak. Jadi dalam 2013 parti PBDS ini dihidupkan baru dan diterajui oleh Cobalt, tapi tidak ada kemajuan. Dan dalam 2022 parti ini diganti nama PBDS baru, dibuang baru dan menjadi PBDS saja. Dan dari 2023 hingga 2025 parti diterajui oleh Bobby William, dan pada tahun 2025 September saya telah dipilih sebagai Presiden Parti Dayak yang baru. PBDS sekarang di bawah kepimpinan saya telah fokus dengan perpaduan Dayak, dan perpaduan Dayak ini saya percaya adalah satu usaha yang perlu dirancang dengan baik. Oleh kerana itu, PBDS sudah mengganti konstitusi perlembagaan parti yang baru supaya kepimpinan PBDS ini bergilir atau putaran
dua sesi untuk satu kaum. Oleh kerana kaum dalam PBDS adalah kaum Dayak, kaum Bidayuh, kaum orang Ulu, dan jadi satu sesi ini 3 tahun. Jadi sekarang perlembagaan PBDS menghadkan kepimpinan, misalnya orang Iban hanya 2 penggal 6 tahun. Sudah itu diganti dengan Bidayuh atau orang Ulu 6 tahun. Jadi berpeluanglah tiap-tiap kumpulan Dayak mendapat peluang untuk memimpin parti ini, dan ini memastikan kita menegakkan perpaduan antara semua Dayak. Mengapa kita berlainan dengan parti lain ya? Jikalau parti lain, misalnya mereka ada satu kumpulan yang menjadi premier dan semua kumpulan lain tidak dapat jadi premier oleh karena itu peraturan mereka. Dalam PBDS yang paling penting adalah semua bangsa atau semua kumpulan Iban, Bidayuh atau orang Ulu ada berpeluang untuk memimpin parti, dan jikalau mereka menang majoriti, mereka boleh menjadi premier di Sarawak. Ini adalah satu kelebihan dari semua parti oleh kerana sangat adil. Saya beri misal kata, kalau tahun ini 2006, kalau 6 tahun sudah habis, 2032, katakan Bidayuh ambil alih. 2038, orang Ulu ambil alih. Jikalau dalam pilihan raya dalam tahun 2038, kalau PBDS boleh menang, dan Presiden PBDS adalah orang Ulu, orang Ulu itulah menjadi premier, dan ini adalah satu peluang yang sangat besar kepada kumpulan orang Ulu, oleh kerana walaupun mereka kecil, tidak banyak angka populasi mereka, mereka juga dapat menyandang kerusi premier negeri Sarawak. Orang selalu menyebut kepada saya, adakah parti Dayak ini parti yang resis? Jadi saya ingin memberi keterangan di sini. Parti Dayak tidak dapat jadi resis oleh kerana ada 29 suku kaum Dayak di Sarawak, dan parti Dayak ini mewakili 29 kaum yang ada di Sarawak. Bagaimana mau resis kalau Iban, Kayan, Kenyah, Lun Bawang, Bisaya semua boleh berkumpul Bidayuh dalam satu parti? Mereka bukan resis. Inilah kelebihan parti Dayak dalam Sarawak, oleh kerana mereka menjadi suara untuk kumpulan-kumpulan tribe, kumpulan etnik yang kecil. Katakan Tanjung, Penan, Punan, Sebop. Jadi itu kita punya senario ya, sebab bangsa kita adalah etnik. Jadi kita banyak.
Dan Dayak ini mau menyatukan Dayak bukannya senang, tetapi sangat penting oleh kerana suara mereka kecil. Dan mereka adalah orang yang tinggal di hutan, orang yang tinggal di pendalaman, dan merekalah yang tertinggal dalam pembangunan negeri. Dan juga jikalau orang mau ambil hasil tanah dari kayu sehingga membuat ladang, tempat kediaman mereka dan tanah mereka, nenek moyang mereka lah yang digunakan oleh kerajaan dan company. Jadi ini membuat satu krisis di antara orang suku-suku dengan kerajaan, dan sangat penting untuk mereka ada satu political party yang memberi mereka suara. Lebih-lebih lagi dalam Sarawak. Kita ini orang Dayak hanya dipanggil orang lain-lain. Ini adalah satu isu yang sangat besar oleh kerana kita ini orang asal Sarawak, bukan orang lain-lain yang banyak disalahfahamkan. Lain-lain ini orang yang tidak ada negara, kewarganegaraan. Kita ini memang orang asli di Sarawak. Jadi pada masa sekarang, Parti Dayak mau mendidik suku-suku Dayak ini atas prinsip dan nilai yang saksama. Dalam kita memfokuskan pembangunan Dayak, kita harus menegakkan nilai Dayak yang benar dan juga prinsip-prinsip yang perlu diikuti oleh orang Dayak untuk memberi keputusan untuk membangun masyarakat mereka. Parti Dayak dengan demikian tidak akan mengambil perangai sebagai satu parti opposition, bermakna kita menentang isu-isu adakah ini tanah, ekonomi, peluang kerja atau isu-isu yang lain. Kita mau fokus mencari solusi jalan ke hadapan bagaimana Dayak boleh berjaya mengatasi masalah mereka.